Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Eh, Astaghfirullahaladzim. Okay, Assalamualaikum. Okay, cuba komen. Dengar ke tak dengar? Dengar ke tak dengar? Cuba komen. Saya kali ni saya tak dapat tengok komen. Komen. Cuba komen. Dengar ke tak? Okay, saya boleh tengok komen tapi dia susah sikit nak keluar. Okay, kejap. Phone panas. Okay. Bismillah. Baik. Saya betulkan sikit. Okay. Hari ni tajuk saya bawa membaca. Saya rasa susah. Kalau contohnya saya tegakkan boleh tak? Saya tegakkan. Okay, tak apa. Minyak ke? Nak air ni. Okay. Rasa boleh nampak ke? Check. Cuba komen. Dengar ke tak dengar? Orang. Buka ni jap. Sementara apa ni? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak buat tajuk tentang membaca. Semalam untuk live hari ni khususnya kepada orang-orang yang tak suka membaca tapi dia teringin nak baca, dia ada masalah dia ada masalah tak cukup masa nak membaca. Masa dia macam ada 2 jam je dalam masa sehari. So dia sibuk sangat. Ataupun dia tak tahu apa baca buku nak baca. Ada orang ke tak ni? Saya risau sebab tak dengar. Macam mana saya nak tahu Check tak boleh. Private check pun tak boleh. Okay, tak apalah. Saya anggap je lah korang dengar. Okay, sekejap. Saya rasa boleh check dekat sini. Makaroni. Yuki Makaroni yang apa nama? Yang komen. Okay. Khususnya kepada yang malas membaca. Dia sebenarnya bukan malas lah. Sebab sepanjang saya buat survey, kebanyakannya diorang ni tak kira lah, bukan siapa-siapa lah. Bukannya dia tak cukup masa. Bukan dia tak cukup masa. Maksudnya dia bukannya tak suka membaca. Tapi dia macam yelah, maksudnya adalah banyak jawapan kan. Maksudnya tak tahu buku apa nak baca, tak tahu yelah, tak ada masa dan sebagainya lah. So hari ni sekurang-kurangnya lepas anda tengok habis live ni, sekurang-kurangnya anda dah ada sedikit spark ni, ataupun bukannya spark ni macam contohnya api. Kita ambil api tu, dia macam dia sebelum ignite tu, dia ignite ni dia macam dia dah keluar sikit api. Dia macam ada sikit lagi dia punya api tu dah keluar. Maksudnya ada sikit dekat diri dia rasa dia nak dia rasa nak membaca. Okay. Saya tak pasti sekarang ni saya ingat ke saya punya tengah straight ke. Okay, terima kasih Hafiz Azhar. Okay, cantik, saya boleh baca komen lah. Saya tak tahu sekarang ni dia punya tu terlampau kecil ke terlampau besar ke. Maksudnya sekejap saya kena check dulu. Ustaz.
Okay. Saya terus pegang bawah sini sebab apa nama yang base stage tolong hilangkan removekan ni sebelah lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih base stage yang bantu. Saya terus pegang ni sekejap sebab itu masalah iPhone. Dia tak boleh terlampau sejuk ataupun terlampau panas. Dia kalau tak hang macam tu lah. Dia hang, mati ataupun macam-macam hal lah. Okay, biarlah masalah teknikal kamu. Saya nak masih lah apa nama, harap-harap anda tak terganggu dengan masalah apa nama masalah teknikal ni lah. Yang saya nak lebih fokuskan adalah information yang ilmu yang sepatutnya anda boleh dapat hari ni, seperti yang saya sebut hari ni. Saya terpaksa pegang ni, so terpaksa tangan saya macam geletar sikit tak apa. Sebab saya pegang ni sebab nak letak dekat depan aircon bagi dia sejuk. Right, so Alhamdulillah saya ni daripada kecil saya dibubur untuk membaca satu benda yang sebenarnya kalau contohnya kita tak saya rasa lah benda tu membantu adalah kita ubah dulu kita punya hobi dulu, kita punya hobi dulu. Walaupun saya tahu okay, membaca ni bukannya kita tak boleh sebut dia sebagai hobi, sebagai kita panggil apa nama hobi ni maksudnya kalau kita ada, tapi kalau kita tak ada masa. Kalau tak ada masa kita tak buat lah. Tapi masalahnya kalau dulu hobi kita kita boleh lagi mengisi, kalau dululah mengisi benda, kalau kita tak buat kita boleh buat benda yang lain. Okay, macam contoh mengumpul stamp. Siapa pernah ada? Cuba komen siapa pernah ada siapa ada hobi yang dia dulu pernah kumpul stamp ataupun hobi dia apa nama, Allahumma salli Muhammad, hobi dia entahlah, saya pun tak tahu, yang apa nama, kumpul tin botol ataupun apa, maksudnya selain daripada membaca, menari, menyanyi, tak kisahlah apa-apa pun. Okay, saya rasa stop boleh sikit. Okay, cuba komen. Masa korang ada ajar satu, korang punya hobi apa? Cuba komen. Saya nak baca. Right. So, bila saya masa kecil-kecil, benda pertama sekali ni saya nak cerita daripada darjah 1. Betapa yang sebenarnya daripada darjah 1 tu orang kata melentur buluh daripada melentur buluh daripada rebung. So maknanya daripada kita kecil lagi. Okay, saya kata sekarang ni korang semua dah besar. Sekarang ni fokus kepada, kalau contohnya kita tak dapat buat, kita fokus kepada anak kita. Kita kena didik anak kita supaya dia tak jadi macam kita. Kalau contohnya saya ni membaca sehari mungkin dalam 20 minit, 30 minit, contohlah macam tu. Saya kena pastikan anak saya ni dia boleh baca lebih banyak daripada saya, sama ada mengikut jam ataupun dari sudut kelajuan dia. Sebab tu daripada kecil ni, untuk sebelum dia nak didik ni, kita dulu yang dah terdidik dan kita dah belajar dulu, supaya nanti bila dah sampai dekat anak kita, kita dah tahu dah apa benda yang kita nak didik kan. Right? Apa nama, benda yang betul saya rasa saya buat masa saya darjah 1 dan mak ayah saya buat betul adalah saya dah, walaupun saya tak ada apa-apa hobi waktu tu sebenarnya, kalau nak ikutkan sebenarnya adalah hobi-hobi simple darjah 1 darjah 1 korang bayang kan, yelah kumpul stamp, adalah saya dulu siap ada buku kumpul stamp, apa nama, menutup botol. Dulu saya dengan abang saya selalu main main down throw. Itu memang saya pun baru besar, lepas besar baru tahulah benda tu judi. Bukannya judi macam mana, down throw tu tak adalah unsur judi. Dia punya down throw tu ni main macam ni, yang kita tepuk tu. Siapa pernah main benda tu? Tepuk terbalik, dia dapat lah kad tu. Lebih kurang macam tu. Lepas tu main pemadam, banyak kumpul pemadam dulu. Tapi benda tu kalau contohnya setiap kali cikgu saya minta saya tulis, saya tak tulis benda tu. Saya tak tulis mengumpul stamp, saya tak tulis tak tulis kumpul botol, tak tulis kumpul pemadam, saya tak tulis benda tu. Saya tulis hobi saya membaca. Walaupun sebenarnya apa maksud hobi ni adalah dia benda macam kita tak bosan kita buat benda tu, ataupun kita ada masa lapang kita pilih untuk nak buat benda tu. So kalau nak ikutkan, tak ada chat dah. Orang tak dengar ke tak apa ni.
Risau pula. Alamak, bunyi angin kuat sangat. Angin apa Oh, angin tadi. Okey. Sorry. Dah sekarang tak bunyi kan? Cuba komen. Sekarang tak bunyi kan? Alamak. Okey. Kejap So, benda yang saya rasa saya buat betul adalah saya dah mindsetkan kepala otak saya bila saya tulis, cikgu kan cikgu suruh tulis biodata. So antara salah satu yang saya buat betul adalah membaca. Walaupun macam saya sebut tadi, walaupun saya tak suka pun membaca masa dulu, bukan tak suka langsung, tapi maksudnya kita buat benda tu sebagai macam bukannya hobi yang gila-gila. Sebab saya balik sekolah, buka baju, buka seluar, tinggal baju t-shirt. Kalau dulu tak ada laptop, pakai komputer, pakai extension tu. Kita orang kadang-kadang mak abah dia sorok extension tu, tak nak kita orang main. So, tapi kadang saya tahulah, saya tanya abang mana dia sorok extension. Kadang abang pun malas nak jawab. So saya carilah sendiri. Kadang-kadang tengok mak menyuruh kat mana yang komputer. Extension ni maksudnya extension sebab dulu komputer kita orang tu nak on, kita kena ada extension tu. Plug nak on laptop komputer tu jauh. So dia perlu pakai extension yang pusing-pusing tu. So extension dalam rumah tu ada satu. So kalau contohnya extension tu sogok, tak adalah cara lain untuk nak on laptop tu, komputer tu. So maksudnya bila saya balik, saya akan cari extension dulu untuk main game. Maksudnya bukannya saya punya cita-cita membaca, bukannya hobi saya membaca pun, saya balik rumah saya main game. Dan membaca tu saya rasa malam, lagi pun sekejap je. Kecuali mak bising, mak cakap baca ni buku, malas sangat macam tu lah. So baru baca. Benda tu, faham tak? Benda tu bukannya saya punya hobi yang sebenar, tapi dari sudut saya tulis biodata ke apa, lantak lah saya tulis membaca. Mana kata benda pertama sekali yang kena ubah ada dekat sini. Biar dalam kepala otak ni kita teringin dulu nak ke arah membaca tu. So bila saya dah makin lama makin besar, ada benda lain. Contohnya saya rasa saya nak membaca. Ni saya cerita kat saya dulu supaya korang semua nampak. Bila saya dah besar sikit, masih dengar. Saya takut dengar lagi bunyi kipas. Okey, dah clear, cantik. Terima kasih Hafiz Azhar. Terima kasih Fazira Kainuddin. Dah okey, cantik. Okay. So bila dah besar, saya rasa macam best lah pula membaca ni. Sebab dia buka saya, setiap saya baca tu, setiap satu tu dia buka pintu baru. Pintu baru ni macam dia seronok tau. Bila korang berjalan ataupun bila korang dalam kereta dengan mak abah ke apa kan, tiba-tiba cakap ada pokok, lepas tu boleh sebut pokok ni, pokok mangga kecil-kecil. Macam saya tak tahulah nama pokok-pokok ni, tapi kalau contohnya saya baca buku tentang kereta ke, saya boleh cerita tentang kereta walaupun saya tak mahir, tapi kita boleh cerita kereta ni. Lepas tu sembang dengan abah, sembang dengan abah macam ni kereta Wira, maksudnya kita wajar. Benda-benda tu simple, tapi bila kita dapat create conversation tu sebab daripada pembacaan tu. Dan dia punya tu lebih kepada fakta yang kadang orang lain tak tahu tapi kita tahu. Dia akan jadi seronok tau. So makin lama, lepas tu saya masih ingat lagi, macam contohnya saya berjalan, lepas tu ada pembangunan kan, ada crane lah apa benda semua bagai crane. Lepas tu ada macam orang buat binaan lah apa benda. Masa tu saya tak masuk civil lagi, civil engineering. So macam saya boleh cerita macam rupanya crane ni, sebab ada lah masa tu abah ada beli buku apa tak ingat. Banyaklah buku yang abah beli dulu. Buku dulu kan tak ada tebal-tebal buku ni, nipis, tapi dia punya dia punya cover dia jadi keras. So macam best lah. Sampai nak kata buku tu punya banyak, tak ada banyak. Sampai kan saya buat main Hot Wheel, dia punya keras tu. So saya buat jalan, teruk lah dia punya perangai. So benda tu jadi seronok. Makin lama saya rasa macam kalau lah aku dapat baca sepenuh masa, apa best gila. So bila saya saya realise benda ni, saya rasa macam best gila. Aku kena cari lagi tempat-tempat kosong, aku nak isi masa-masa tu untuk baca buku. So antara masa tu saya belum masuk UTM, belum masuk Darul Quran. Saya lepas SPM saya masuk UTM, Jalan Semarak. Lepas tu saya masuk Darul Quran. Nak kata belum tu lagi, masa tu masih lagi sekolah menengah ke sekolah rendah. So saya rasa macam
Ada banyak ni sebenarnya gap aku, banyak masa kosong. Sekolah menengah mana ada banyak sangat benda kita buat kan. Maksudnya kalau yelah banyak buat pun kerja sekolah ke apa benda. Tapi ada banyak gap masa kosong. Kita tunggu orang, kita apa nama, dalam kereta, apa nama, tengah buka komputer, saya rasa makan masa 10 minit. So bila nak buka komputer tu, dia kena rendering lah, kena tekan enter lah. Saya tak ingat lah, tapi kira lama lah. Lepas tu Microsoft tu berpusing-pusing. Tak ingat Microsoft apa. Saya ingat Microsoft 1 tahun 2002, 2003 macam tu, 2006 macam tu lah. So bila benda-benda tu, bila bahasa perkataan dia yang lebih kita nak faham adalah menunggu. Cuba komen, menunggu. So benda-benda menunggu ni kita boleh tukarkan jadi kita membaca. Saya faham. Okay, kalau korang kata okay tak ada masa, first saya dah sebut tadi, tukar dulu mindset kita. Aku rasa aku boleh membaca. Nombor dua, kita cari gap-gap kita yang kosong, yang sebenarnya kita tak nampak pun. Sebab tu kita dalam kita nak improve 1% satu hari ni adalah apa nama, kita aware dulu dengan diri sendiri. So kalau contohnya kita kata nak membaca ni perlukan macam kita duduk, kita kena fokus, kita kena letak fikiran, aware dulu. Okay, kalau orang kata tak ada masa ke apa ke, aware dulu, dekat mana aku punya masa yang kosong. So antara benda yang kita kosong adalah menunggu benda yang simple. So boleh convert daripada menunggu kepada membaca. Apa yang saya lagi nak go deeper adalah antara banyak gila masa saya menunggu adalah dalam kereta. Saya rumah Shah Alam, balik Kelantan. So antara Shah Alam nak ke Kelantan, di Kota Baru, 8 jam tau. Selama ni apa yang saya buat adalah dengar lagu, menunggu, tengok luar, nothing. Benda faham. Tengok luar ni, kalau kita zikir, yalah maksudnya dia alhamdulillah lah kita dapat pahala. Subhanallah. Even kalau contohnya Nabi sendiri pun dalam perjalanan pun bila naik bukit dia ada zikir dia khusus. Bila turun bukit ada zikir dia yang khusus. Tapi nak kata kita maksudnya zikir tu pun kalau contoh betul-betul yes, kalau contohnya zikir boleh 8 jam boleh, tak ada masalah. Tapi masalah kita manusia biasa yang kadang-kadang boleh mengantuk lah, boleh tertidur lah, kita rasa bosan lah, kita rasa nak buat benda lain. Ni nak cerita 8 jam tau, kau bayangkan 8 jam. So kalau 8 jam ni apa nama, saya fikir masa tu saya tak buat apa-apa, rugi tau 8 jam tu. Gila banyak ah. So apa yang saya buat masa tu, buku pertama saya ingat lagi, saya baca dekat dalam kereta, saya baca buku Asuh. Siapa tahu buku Asuh? Cuba komen. Asuh. Siapa tahu buku Asuh? Menunggu. Yes, terima kasih Abang Azhar. Saya tak boleh tekan dekat ni sebab saya pakai phone. Okay, terima kasih. Saya ingat. So siapa tahu buku Asuh tu? Benda tu simple tau. Ini file apa orang. Okay, bila Allahumma salli ala Muhammad, so nak kata kali pertama saya baca, saya bawa je buku tu. Kadang tak terniat pun baca, tapi macam 8 jam kau tak tahu nak buat apa kan. So saya bawa je, saya memang letak dekat buku tu dekat kereta Abah. Selagi mana saya tak habiskan buku tu, saya tak tukar lah. Asuh ni kalau siapa tahu dia betul lah Asuh. Selepas tu saya baca buku Solusi. Yes, terima kasih. Solusi. Siapa tahu buku Asuh Solusi, majalah ni saya tak tahu masih ada lagi ke tak kat pasaran. Tapi rasanya Solusi tu ada lagi. Rasa dah masa saya baca tu dah ke 100 lebih kot dia punya apa ni, dia majalah lah. Tapi sampai sekarang saya ingat, dan saya beli Solusi tu daripada episod pertama. So nak kata kali pertama saya baca, orang argue, orang tanya saya, Fin, kau tak pening ke baca buku ni? Standard, kau tak pening ke baca buku dalam kereta? Saya nak bagi tahu, kali pertama saya tengok buku tu pun dah pening. Kali pertama. Tapi apa saya punya desire, saya rasa macam 8 jam ni, saya selalu cakap kat diri saya, ni korang janganlah letak dekat diri korang, tapi saya selalu macam letak kat diri saya, Fit, kau kalau satu hari saya menyayat macam ni lah. Ni monolog je lah, monolog. Fit, kau bodoh tau. Kalau kau satu hari kau tak baca buku, kau lagilah bodoh. So bila saya, dia bukannya membuatkan kita ni self esteem down tau, tapi dia membuatkan kita jadi bengang. Kita rasa macam kita nak buat more, kita nak buat lagi banyak.
kita rasa macam kita nak push lagi untuk nak buat bahasa mudah dia, I will do whatever it takes. Aku akan buat apa je untuk nak capai benda tu. Sekejap Setan Purple. Yes, betul. Hafiz Azhar tahu. Asuh, tahu kan? Tak tahu buku tu ada lagi ke tak kat pasar kan? Setan Purple, betul-betul. Saya baru terfikir, setan ni warna purple. Betul-betul. Saya juga antara saya jadi dia punya membership kan. Saya bayar berapa ringgit? RM100 ke RM30? RM112. Masa tu saya kumpul duit nak dapat RM112 ni. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Memang nak dapat RM112 tu memang azabun alim lah nak dapat tu. Tapi betapa saya nak saya nak pastikan asuh tu setiap bulan dia akan sampai kat rumah saya automatik. So saya subscribe juga. Kumpul duit, lepas tu post lah macam mana saya suruh abah post. Lepas tu setiap bulan akan dapat lah. Saya nak cerita pasal dekat dalam kereta dulu. So bila dekat dalam kereta ni, saya nak kata kali pertama saya baca tu, saya bukannya buka lagi buku tu, saya tengok pun buku pun dah pening sebab perkataan kan. Sebab perkataan ni dia saya tak tahulah dia punya fizik ke apa benda ke, tapi saya tak tahu macam mana dia membuatkan kita dizzy, kita jadi melilau, macam membuatkan kalau kita pejam mata tu dapat perkataan tu dia jadi pening. Sampai satu ketika saya ingat masa sekolah dulu, saya tak ingat pergi mana, masa tu saya tengok dia macam gabungan daripada sekolah-sekolah lain lah. Masa tu saya dalam bas, saya duduk dekat depan. Lepas tu saya tengok kat belakang ada seorang budak ni, dia membaca daripada awal sampai habis. So bila turun habis keluar daripada bas tu, saya cakap soalan yang sama. Aku pening kau, macam mana kau boleh baca buku? Aku suka baca buku. Tapi bila dalam kereta, macam mana kau buat kau baca buku? Aku tengok kau pada awal sampai habis. So bila dah, saya tak ingat siapa nama budak tu, tapi saya pasti bukan sekolah saya lah. Maksudnya sebab masa tu dia gabungan dua sekolah. So bila dia turun, tapi saya ingat dia baca buku novel je kot. Saya tak ingat lah. Saya antara orang yang susah sikit nak baca buku novel. Sebab saya rasa korang jangan ikut saya. Cumanya nak kata sebab saya rasa macam geram, nyampah pun ada. Sebab saya rasa saya nak baca buku, saya tak banyak masa. Kita tak banyak masa. Saya rasa sebab saya nak baca buku, saya nak lagi banyak ilmu. Maksudnya saya nak belajar yang macam aku tak tahu. Tapi kalau setakat macam kau baca buku, setakat macam nak tengok cerita, of course saya tak tolak langsung. Sebab ada papan novel, maksudnya ni perspektif saya lah. So jangan tiru saya lah. Kalau korang nak argue pun argue lah. Ni macam lebih kepada peribadi lah. So saya rasa macam novel tu ada papan macam kau bercerita macam burung berkicauan kan, jenis buku novel macam tu. Benda tu best lah. Angin bertiup, lepas tu aku melihat seorang lelaki yang memakai baju hitam, rambutnya sikat tepi, matanya melilau seperti Roshamno, membuatkan hatiku debar. Benda macam tu saya rasa macam saya bukannya saya jadi annoying. Saya tak tahu kenapa macam tu, tapi ada setengah orang suka. So saya tak salahkan lah. So, ada setengah buku, dan buku the best seller pun kebanyakannya diorang memang buat story, brand story. Even saya baru habis buku 5am Club pun, separuh buku dia yang pertama semua dia cerita saja. Tapi dalam cerita tu dia ada banyak lah dia bagi dia punya ilmu tu. So kembali kepada saya yang saya tanya budak yang dekat dalam bas tadi, macam mana kau baca? Sebab saya ingat masa tu jauh pergi, perjalanannya dalam berapa 3 ke 5 jam macam tu dalam bas kan. Bila turun, macam mana kau macam mana kau suka membaca? Maksudnya bukan suka baca, macam mana kau boleh baca? Kau tak pening ke? Soalan saya sama. Sepanjang saya dapat soalan tu bila baca dalam kereta. So apa jawapan dia? Siapa nak tahu? Cuba komen. Hai. Komen. Tak ada orang komen, saya tak nak. Tak ada orang komen lah. Malas lah. Merajuk lah. Siapa nak tahu jawapan dia? So jawapan yang dia bagi kat saya tu, terima kasih. So jawapan yang dia bagi dekat saya tu adalah, dia cakap kau baca je lah. So kali pertama dia punya jawapan dia simple lah, kau baca je lah. Kali pertama, yes, memang kau akan pening. Tapi kali kedua, mungkin kau boleh baca satu muka kan, lepas tu kau pening. Then yes, sebab otak kita ni dia macam muscle. Kalau contohnya kita push kita punya otak untuk kita more
kita nak dapat lagi banyak, apa nama, kita akan naik level. Saya pernah cerita benda ni dekat dalam Allahumma salli ala Muhammad, dalam episod yang Astagfirullahalazim, episod yang kedua, ketiga macam tu, korang boleh tengok balik lah. Saya sebut yang manusia ni dia ada level dia ada macam kita main game. So makin lama makin level, kita makin lama kita sejuk pula. Makin lama kita bertambah kita punya ilmu tu. Kejap, boleh setting ni. So bila first time kita baca buku, apa nama, dalam kereta ni, saya cerita dalam kereta dulu. Nanti lepas habis apa nama, baru saya akan rungkaikan satu persatu. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas kita dah sikit-sikit kita baca buku sikit-sikit, mungkin kali pertama macam saya cakap, muka depan pun rasa dah pening. Tapi kali kedua mungkin kita dah push sikit otak kita. Mungkin apa nama, satu muka dah lepas. Lepas tu mungkin dua muka, sampailah 3-4 muka. Dan saya paling alhamdulillah, saya rasa, saya tak ingat tarikh bila lah, tapi bila saya dah breakthrough lama kelamaan, dan saya kalau korang tahu buku Solusi tu, buku dia bukan macam Asuh tau. Asuh ni lebih kepada macam sekolah rendah. Solusi ni lebih kepada macam korang kena berfikir. Lepas tu dia ada majalah standard, maksudnya dia ada cerita dekat depan tu. Cerita pun bukannya cerita komik, dia cerita memang tulis macam tulisan kecil, macam majalah, tahu majalah, tapi dia bukan majalah gambar, majalah kereta, bukan. Dia adalah memang majalah ilmu. So, saya sangat-sangat seronok bila mana first time seumur hidup saya 8 jam daripada Shah Alam ke Kota Baru tu saya dapat habiskan. Saya tak tahu, keseronokan dia saya rasa macam heaven gila. Walaupun apa nama, saya tak tahu, sebab membaca ni kita bukan nak ingat, faham tak? Kita membaca ni kita bukan ingat. Membaca ni kita nak tahu pengalaman orang tu. Kalau contohnya kita baca satu buku tu, yang mungkin buku tu dia adalah pengalaman yang 30 tahun. Jadi kalau contohnya satu buku saya baca, umur saya 20, saya sebenarnya umur saya habis buku tu, umur saya bukan dah 20 dah. Umur saya dah 50 tahun dah. Sebab saya ambil pengalaman dia yang 30 tahun tu, saya ambil, dan saya dah tak payah nak lalui kehidupan dia yang mungkin banyak kali dia buat kesalahan dekat dalam hidup dia yang salah. So saya tak payah nak tunggu lagi 30 tahun untuk saya nak dapat jawapan tu. Faham tak? Sebab tu saya minta maaf cakap, orang yang ni kasar sikit. Orang yang tak orang yang macam kurang membaca, dia adalah dia pemikiran dia sangat-sangat sempit. Bergantung buku apa yang dia baca. Bergantung juga. Sebab orang yang membaca ni, dia punya kunci untuk penyelesaian dia bukannya sempit pemikirannya, tapi pemikiran dia punya sempit, dia punya kehidupan. Faham? Sebab apa sempit? Sebab bila dia ada satu masalah, dia tahu, dan dia nak solve masalah tu, ikutlah apa-apa dalam life dia ke apa ke, bila dia nak solve, dia nak selesaikan satu masalah tu, dia hanya ada satu pilihan, iaitu pengalaman dia sebelum ni. Dia sebab dia tak ada ilmu yang lain. So bila dia jumpa satu masalah, dan bila yang pengalaman yang sebelum ni, dia nak cuba guna pengalaman sebelum ni, dia rasa macam sebelum ni aku ada pengalaman lah untuk nak selesaikan masalah. So bila dia nak selesaikan masalah ni dengan pengalaman ni yang satu tu je, tiba-tiba tak match, maksudnya tak dapat selesaikan masalah ni. Itu yang membuatkan dia rasa tertekan, dia rasa macam kehidupan aku tak boleh teruskan. Macam mana aku nak teruskan kehidupan? Sebab dia ada satu je. Dan kalau contohnya dalam konsep bisnes, kita panggil nama dia LOA. Bukannya Law of Attraction. Law of Attraction semalam saya dah cerita. LOA ni adalah Law of Average. So law of average ni, dia adalah macam contohnya kita main bola. Kalau contohnya kita ni dekat Allahumma salli ala Muhammad, dekat perlawanan, mana lagi bagus? Tim yang sekali dia try ke, ataupun 10 kali yang dia dah try dekat goal tu? Cuba komen, mana satu yang bagus? 1 ke 10? Cuba komen. Alright, terima kasih. 10 kali. Sebab 10 kali ni
Sudah. Sekejap. Okay. Sebab 10 kali ni dia ada peluang, kita panggil chance, lebih besar daripada orang satu kali tu. Satu kali dia punya tembak, dia punya sepakan tu. Kalau sepakan satu kali tu mengena tak apa. Ni satu kali tu yang dia tak tahulah dia punya chances dia lebih kurang. Tapi kurang lah. Tapi kalau dia ada 10 kali chances untuk nak buat goal, of course lebih besar dia punya nak goal tu. So pun sama juga, kita ilmu kita ni, maksudnya kita ada masalah. Masalah kita ada banyak tau. So, kalau dalam masa sehari, even dalam sehari pun banyak gila masalah. Bergantung lah, even kalau contohnya kita tak buat apa-apa, tak buat apa-apa tu pun sendiri pun adalah masalah. Sebab kita tak tahu nak buat apa-apa kan masalah tu. So apa nama, bila kita ada ilmu yang sikit, kita ada one chances only, iaitu pengalaman kita. Kita bergantung ke pengalaman kita satu-satu je untuk nak selesaikan masalah tersebut lah. So kalau contohnya kita Allahumma salli ala Muhammad, kalau kita ada ilmu, kita ada senjata yang banyak, kita ada baca buku yang banyak, baca buku yang pelbagai bidang. Kalau macam contoh saya sendiri dulu, saya pecahkan dekat beberapa, even sampai sekarang lah. First saya akan gila-gila lepas habis baca buku agama, saya akan baca buku tentang self improvement, tentang motivasi ke, tentang benda personal yang membuatkan kita bangun ke. Lepas tu nombor 3 adalah business, yang keempat adalah leadership. So tapi dulu lagi banyak lah pecahan dia. Tapi disebabkan sekarang ni saya saya dah lebih fokus, saya dah tahu apa benda yang saya nak kejar. So sebab tu saya baca buku benda yang saya betul-betul nak improve. So bila saya sebut tadi, dia adalah berkenaan dengan yang sebelum ni pun saya ada sebut, iaitu episod kedua saya. Dia adalah pecahan kepada 4 benda, iaitu kita baca ni kan. Bila kita first time kita baca, kita bukan nak ingat semua, tapi dia akan keluar pada mana otak kita ni dia akan berfungsi, dia akan keluar bila mana kita jumpa lagi buku yang lain, ataupun jumpa pengalaman yang lain, ataupun jumpa orang yang lain. Dia jadi akan kita panggil connect the dot. Cuba komen connect the dot. Ini yang sebenarnya dia gila-gila power yang seronok gila-gila. Saya adalah salah seorang Titan kat dalam Dr. Aizal Osman. Kalau contoh tak tahu, tak apalah, pergi boleh search dia punya ni. So bila saya belajar dengan Datuk Wira, Dr. Aizal Osman ni, apa yang dia cakap, of course semua benda tu sekarang banyak dalam buku apa semua orang kata lah. Tapi maksudnya apa yang orang kata boleh dibaca lah, tapi dia punya ilmu tu lagilah plus dengan pengalaman, itu membuatkan kita punya result lagi cepat. Tapi apa yang saya nak lagi go deeper adalah, bila mana kita dapat ilmu daripada orang yang dah memang berpengalaman, plus pula kita dah memang pernah baca buku tu, yang dia jadi macam buku ni aku pernah baca dah. Contoh yang Doc cakap ni kan, aku pernah baca dah buku ni. So itu yang dia jadi connect the dot. Kita punya pemahaman tu, dia dah tak jadi 1 tambah 1 jadi 2. Dia punya pengalaman tu jadi 1 tambah 1 jadi 8, 1 tambah 1 jadi 10. Ilmu ni, ilmu A campur ilmu B, bila ada berkenaan, connect the dot, kita dah jadi terconnect, dia punya ilmu tu jadi sangat-sangat luar biasa. Bila jadi sangat luar biasa ni yang lagi saya nak tekankan adalah kita punya perbuatan. Ni orang kata kita kan tak banyak masa kan. Orang kata aku tak banyak masa, aku ni ada banyak kerja, bla 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 bla. Ingat saya tak banyak kerja lah. So tapi apa yang bestnya bila kita baca buku ni, betapa saya nak kan betul, kau baca lah buku, macam tu lah saya nak ni kan. Salah satunya lagi adalah bukannya hanya pemikirannya, dia adalah apa benda yang nanti kita punya keputusan untuk nak buat sesuatu benda. Keputusan yang kita nak buat sesuatu benda tu, kalau contohnya tepat, memberi impak yang besar, dia akan memberi kita ruang yang masa lebih banyak untuk benda yang lain, yang lebih besar impaknya kepada diri sendiri. So benda ni dia tak senang lah. Dan kalau contohnya kita dah sampai satu tahap yang kita panggil apa benda yang kita sentuh tu je, dia akan sama, bukan dia kata nak jadilah, cuma apa yang kita sentuh dia memang memberikan impak yang sangat-sangat besar. Dia bukannya impak yang kecil-kecil, bukannya macam ibarat sebab saya sebelah pokok, saya boleh ibarat macam baling batu dekat pokok tu tak rasa apa-apa. Dia bukannya dia tak bagi impak apa-apa. Tapi kalau contohnya korang ni dah ada ilmu perbuatan korang ni, dia semua akan memberi impak yang besar. Dan itulah yang
sebenarnya saya nak bawa ni rancangan 1% satu hari ni adalah, apa yang menyebut 1% satu hari ni adalah contoh anda dah dengar ni, sekurang-kurangnya anda boleh improve 1% je satu hari. Dan apa nama, betapa yang saya nak, soalan yang saya nak, sebelum saya nak tekan apa nama, sebelum saya nak apa nama, nak tekankan tentang membaca ni, sebenarnya apa yang kita nak sebenarnya. Itu soalan yang kita kena jawab. Dan saya tak boleh jawabkan untuk anda. Orang lain tak boleh jawabkan untuk kita. Tak ada siapa yang boleh jawabkan melainkan kita diri sendiri. Apa yang sebenarnya yang kita nak. Dan benda ni kita sendiri yang kena cari, yang kita kena always fikir, apa benda yang sebenarnya aku nak ni? Aku nak duit ke dalam hidup aku nak apa? Aku nak jadi suami yang baik ke? Aku nak jadi leadership. So benda-benda ni semua kita boleh persoalkan diri sendiri. Then daripada hasil pemikiran tu apa benda yang kita nak, daripada situlah kita boleh tahu buku apa yang kita nak baca. Dan buku yang kita nak baca tak semua yang kita dapat kadang bagus. Sebab tu kita kena baca buku banyak. Ada part-part masa sebelum saya kahwin tu, saya baca buku banyak gila, tapi sebahagian daripada bukunya sangat sampah. Totally sampah. Buku tu memang nampak sangat dibuat duit je. Maksudnya totally macam macam korang pernah tengok cerita, alamak, sekejap. Masuk ke sini. Sekejap Okay. Dia, kalau korang pernah tengok cerita Three Idiot kan, ada satu time tu yang siapa nama dia? Laki tu dia buat call saja nak prank si yang laki, siapa nama dia? Aduh lupa pula, Allah Sallallahu Muhammad. Yang laki yang tak boleh catu ke catu. Tak boleh cakap India fasih tu. Dia cakap orang putih sangat. So ada satu time tu dia dalam library, dia ada call, cakap ada orang call lah ni, kau kena turun bawah. Saya tengok okay, dia turun bawah. Lepas tu dia call, dia cakap kau ni sebenarnya dalam apa nama, ada orang kau ni dalam on the way nak kematian. Lepas tu orang tu panik okay, kenapa, apa benda yang saya nak dalam kematian ni. So yang last kali okay, kau kena pergi luar, kau kena berjalan, nanti kau berjalan. Yang dia cerita benda tu saya tak ingat sangat dia punya ni. Tapi yang kata sampai akhir sekali tu yang lelaki tu cakap kau akan mati. Lepas tu nanti kau berjalan keluar, nanti kau keluar, lepas tu kau akan jumpa traffic light. Traffic light tu bila hijau kereta tu banyak. So kalau merah kereta tu tak banyak. Dan kau boleh ada apa, saya tengok dekat dalam ni ada kereta, dekat belakang ni tak ada kereta. Okay, tak apa. Sebab tengok dekat sini ada kereta, dekat sini tak ada. Okay, tak apa. Ni apa pelik ni, siang-siang ni. Okay. Apa nama, saya sambung. Maksudnya bila kau lintas kereta, bila kau lintas, masa tu kalau merah kereta tak ada, tapi kalau hijau kereta banyak. Jadi kalau contohnya kau melintas waktu traffic light hijau, kereta banyak, kau akan mati. Lepas tu yang lelaki tu bising marah. Kalau macam tu semua orang tahu. Kau tak payah nak beritahu aku memang kalau macam tu. Yalah, semua orang tahu. Itu adalah apa nama, pengetahuan am yang kalau contohnya kau berjalan yang kereta ada banyak, of course lah kau mati. Ibarat macam tu lah kau baca buku. Macam yang saya nak sebut tadi. Ibarat macam tu. Kalau ada papak yang baca buku tu yang macam totally tu semua pengetahuan am yang macam kau terbaca buku yang budak-budak punya totally. Tapi macam mana pun kita tak akan rugi sebab itu adalah semua tu akan jadi ilmu untuk kita. So benda ni yang saya rasa nak emphasize, saya nak tekankan 4 benda tu. Apa benda yang semua kita baca dia akan jadi data. Dan apa yang kita ingat, benda tu akan jadi maklumat. Sebab tu buku-buku yang sebenarnya dia ada brand, dia ada story dekat dalam tu yang dia nak sampaikan satu benda dengan menggunakan cerita, itu yang membuatkan kita akan lebih senang ingat. So apa nama, sebab tu yang tadi saya start daripada awal-awal ni pun, saya start dengan cerita saya dulu. Saya start cerita dengan macam mana saya darjah 1,
macam mana saya saya start baca buku dalam kereta, macam mana saya semua benda tu, itu yang membuatkan kalau contohnya saya suruh anda ulang balik, mungkin anda boleh cerita balik. Sebab apa? Benda tu senang, benda tu adalah story. Story ni senang masuk dalam otak kita. Dan ada part yang bila dah masuk dalam otak kita, kita akan lebih senang nak buat benda tu. Saya tak suruh anda baca buku cerita, tapi nak kata antara buku yang baik adalah antara je lah. Dalam tu dia ada content, benda apa yang dia nak sampaikan, tapi sebelum benda yang dia nak sampaikan tu, dia ada cerita yang berkaitan dengan apa benda yang dia nak sampaikan. Dia ada, kita panggil case study. Case study ni ataupun cerita-cerita nak ke arah benda tu, maklumat yang kita nak sampaikan tu, kita akan lebih nampak. Sebab tu kalau contohnya dalam Al-Quran sendiri, Allah dia nak sampaikan sesuatu, Allah akan beritahu tentang tentang cerita. Even kalau contohnya pernah dengar kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir pun, Allah ceritakan kat dalam tu kisah-kisah macam mana dia start jumpa orang, dia terbunuh, dia bukan terbunuh, dia bunuh, lepas tu dia tebuk kapal, lepas tu dia binakan rumah untuk anak yatim. So setiap daripada semua tu, semua ada, bila kita dapat cerita balik, semua tu dia ada dia punya pengajaran dia. Ni antara salah satulah saya bawa. Kalau contohnya nak baca buku yang berkualiti, yang bagus, bila mana dia nak sampaikan tu, dia ada cerita. Right? So saya rasa itu sahaja. Saya nak pergi ada hal sekejap. Saya baru balik daripada Ceras. Alhamdulillah, Allah pemudahkan. Saya sangat-sangat bersyukur. Last quote. Kalau contohnya tinggal 10 minit, saya habiskan dalam lagi 5 minit. Betul, saya tak tahu. Oh, dia boleh leave nanti saya tekan leave lah. Okay, sekejap saya baca chat. Catu, okay, terima kasih. Rancho das Danjas, Catu, terima kasih. Yang skema tu, betul, terima kasih Abang Azhar. Sekali try, sekali goal. Yes, betul. Okay, terima kasih Azhar. Okay, last kali lah, ni still lagi daripada perspektif saya. Kalau contohnya kita dia macam mencuri, antara sebab orang mencuri ni, dia ada dua sebab tau. Saya belajar masa sebab dekat DQ tu adalah pernah kes curi sebelum ni. Besarlah kes, macam-macam lah dia curi. Tapi lepas saya dah tangkap pencuri tu apa semua, ustaz tu dia bagi tahu kat saya, dia tapi saya nak connect kan dengan membaca ni. Orang mencuri ada dua sebab. Satu, memang sebab niat dia memang nak mencuri. Dia memang bangun pagi gosok gigi, aku tanya diri aku nak baca buku apa, aku nak mencuri apa hari ni, cerita pasal mencuri. Tapi orang yang golongan kedua, dia adalah mencuri, dia tak ada niat tau, tapi dia ada peluang untuk mencuri. Ni yang saya nak connect kan. Sebab kadang-kadang dia mungkin tak ada niat mencuri, tapi sebabkan dia punya desire dekat dalam diri dia adalah pencuri. So bila dia jalan-jalan, dia rasa macam tak ada orang dekat dalam kelas tu, ataupun dekat dalam rumah tu, ataupun dalam asrama tu, tengok baju tu sidai, orang tak nampak, tapi dia ada peluang. So dia akan ambil baju tu. Adalah pandai ada cari juga. So sama juga macam membaca. Kalau contohnya kita tak ada niat untuk nak membaca, kita boleh mewujudkan peluang untuk membaca. Contoh wujudkan peluang apa benda? Bawa buku merata-rata. Dulu saya memang boleh kata wajib saya akan letak buku dekat dalam beg. Tapi dalam masa yang sama, the mid of time, maksudnya dia punya bila perjalanan masa tu dah berlalu, saya rasa macam bawa buku ni lambat. Bila saya nak macam saya cakap maksudnya kalau contohnya saya nak baca dalam kereta ke, ataupun saya menunggu ke, saya kena buka buku tu, saya kena cari balik muka surat tu, saya kena selak, saya kena baca buku tu. Yes, kalau baca buku yang fizikal, dia adalah membantu banyak. Maksudnya bukan membantu banyak, maksudnya dia lebih kepada orang rasa nak perasaan je lebih. Tapi sebab tu saya tukar. Sekarang ni totally saya dah tak baca buku fizikal, totally semua saya baca buku digital je. Sebab sekarang saya ada script D, saya ada PDF, saya ada playbook daripada Google. Biasanya saya nak beli buku tu, dia akan pergi playbook lah. Tapi script D ni dia baca Netflix. Kau nak buku apa, kau niat je, kau search je, insyaAllah ada.
Buku tu full lah, buku baik, tapi kebanyakannya buku orang putih lah. So nak kata memang buku tu semua saya simpan dekat dalam full. So bila saya ada peluang untuk baca, saya terus baca. Sama juga macam tadi dekat Maybank kan. Kalau nak ikutkan saya boleh je pilih untuk nak reply WhatsApp ke. Tapi sebabkan waktu tu bukannya fasa yang saya tengah nak reply WhatsApp. Of course WhatsApp saya berlambat kot. Ada 600 lagi tak baca. So bukan 600 message, 600 chat. So sedang saya menunggu dia tengah buat ambil cap jari lah, dia ambil saya punya kad pengenalan lah, apa benda apa semua bagai sama masa dia pegawai tu kiri kanan apa semua. So kalau contohnya saya nak ambil buku, saya nak baca buku tu kan dah lambat. So apa saya boleh buat adalah swipe je, swipe. Okay, dah terus sudah boleh baca. Kalau contohnya okay encik letakkan tapak jari, okay saya letak saya penanda buku tu pun saya on je, maksudnya dia highlight, dia jadi highlight. So nanti saya ingat balik, oh saya baca buku kat situ. So tanda tangan, saya print ataupun tanda tangan, dia suruh banyak gila tanda tangan. Tapi nak tunggu ke arah tanda tangan kan menunggu. So instead of saya, sebab kadang-kadang bila kita dapat mood nak reply WhatsApp, kan lagi dia dah reply laju, kita pun nak reply laju juga. So saya bukan mood macam tu. So sebab tu bila ada peluang untuk baca, kita baca. Walaupun argue je lah apa-apa dekat saya. Oh baca buku dekat digital ni bukannya saya punya bukan saya punya tak kena rasa lah. Kau nak rasa apa? Kau nak baca. Kena. Maksudnya kita nak baca je. Kita nak, bila kita baca tu ibarat macam kita melihat gambar yang bertulis. Tapi dia ada ilmu di sebalik tu. Kan best kalau kau baca sebab tu rajinkan otak kita ni untuk baca nombor plate kereta. Kalau contohnya drive lah, kalau tak drive, kalau bukan jadi co-pilot kenalah bantu pilot. Kalau duduk belakang ke apa kan, bukannya dalam kereta. So baca, biasakan baca mata kata. Maksudnya baca dekat sekeliling alam. Of course kalau contohnya baca tak ada benda lain, then baca dekat buku. Sama ada buku dekat dalam buku fizikal ataupun buku dari digital. Ada orang nak argue, contohnya macam kalau baca buku digital ni nanti WhatsApp masuk. Sebab tu saya WhatsApp ni saya akan buka bila mana saya nak buka. Dia bukannya, maksudnya saya tak terganggu dengan bunyi loceng lah ada setengah orang, tapi saya tak argue lah. Ni cerita saya lah, jangan samakan saya dengan, maksudnya kalau contohnya anda memang kena WhatsApp macam tu tak apalah, terpulang. Tapi saya didik diri saya buka WhatsApp adalah saya punya timing, tapi bukannya WhatsApp yang panggil saya untuk saya buka WhatsApp tu. Faham tak? Saya sendiri yang mengkontrol diri saya untuk buka WhatsApp. Ada setengah orang WhatsApp tu dia terkeluar banyak-banyak dekat notification tu kan. Sebab tu kalau baca buku tiba-tiba keluar notification terkeluar dekat atas, dia rasa nak tekan sebab dia rasa macam benda ni penting kalau aku tak reply. Sedangkan sebenarnya kalau selama ni dia tak ada pun benda tu. Sebab tu semalam pun saya ada sebut belajar, saya ada sebut tentang delay gratification. So antara nak delay gratification ni untuk nak buat benda lain, benda tu kita tak terganggu dulu. Sama juga orang yang baca buku depan TV yang terbuka ataupun dia memang bukan dekat depan TV. So sebab dia ada peluang untuk dia nak tengok TV, sebab baik dia tengok TV daripada baca buku. Faham tak? Kalau boleh jangan wujudkan peluang tu. Elakkan. Sebab benda tu of course makan masa dan benda tu tak senang. Kita nak didik kita nak didik orang sekeliling kita, of course tak senang. Sebab kita pun kena faham orang lain juga. Kita pun nak tunggu orang lain faham kita memang susah lah. Sebab kita je faham apa benda yang kita nak kan. So benda tu perlukan masa. The thing is, insyaAllah kalau betul-betul benda yang kita nak, kita betul-betul nak capai, kita akan buat apa je untuk nak capai benda tu. So saya rasa tak ada benda dekat dalam dunia ni yang kita rasa macam benda tu baru. Kita rasa macam benda tu baru, kita rasa macam kita tak ada sources. Kita sebenarnya hidup kita ni sebenarnya unlimited sources. Kalau contohnya orang kata kita tak ada duit lah, tenaga kita tak ramai lah, tapi sebenarnya kita resources kita unlimited. Dari sudut idea kita boleh, kalau contohnya kita betul-betul nak benda tu, kita akan buat apa je. Dan sebenarnya jalan nak capai ke arah nak capai benda tu sebenarnya ada banyak je. The thing is kita tak pernah tahu, sama ada kita tak pernah belajar, tak pernah baca buku, ataupun apa je lah. Dan kalau contohnya saya nak kritik sikit, kalau macam sekolah
rendah, sekolah menengah. Sekolah rendah, sekolah menengah dia orang tak ajar benda-benda yang macam, of course dia ajar mungkin civic ke, tapi dia bukannya jadi utama. Macam contohnya pembelajaran tentang leadership, mungkin dia ajar setiap hari Rabu mungkin kena pakai baju KRS, PBSM ke, tapi dia bukannya ajar sangat dari sudut leadership, macam mana bercakap dengan orang, komunikasi. So benda-benda tu sebenarnya yang adalah kita punya pembelajaran yang sebenar dalam kehidupan. Tapi diorang ni kita memang silibus kita ni diajar baca buku untuk universiti, maksudnya untuk memang semata-mata untuk, saya tak tahu nak kata apa, macam bukannya untuk bermanfaat kepada orang lain. Even sejarah pun, kalau contoh nak cerita buku sejarah pun, buku merapu belok, orang kata apa, buku macam elok sendal pintu. Tapi ada, sebab buku tu ada banyak sangat perubahan yang British dah tukar, membuatkan kita ni sebagai orang Melayu tak bangga dengan kita sendiri, padahal orang Melayu power kot. So saya rasa itu sahaja untuk kali ni. Saya minta maaf ada masalah teknikal, saya pun tak ada apa ni. Okay, kalau contohnya ada apa-apa soalan tentang, kalau boleh bukan bisnes, kalau contohnya anda nak direct bisnes dengan saya, nak tanya bisnes tentang branding lah apa benda, anda boleh join jadi kita punya team agent Yuki Macaroni Premium. Anda boleh klik link dekat atas, link channel Telegram lah. So channel Telegram tu saya terus ada kelas saya yang pertama, saya terus ajar anda macam mana anda boleh buat 5,000 sebulan kolam. Adalah saya ada ajar macam mana anda buat. So tapi untuk yang live ni 1% satu hari, saya rasa saya dah tukar kot. Rancangan 1% satu hari, dia lebih senang sebut dan lebih senang ingat. Satu hari 1%. Saya tak tahu mana lagi best, satu hari 1% ke 1% satu hari. Tengok, sebab episod ke-7, alhamdulillah dah episod ke-7 dah. Maksudnya dah seminggu direct saya non-stop buat setiap hari pukul 12. Jadi teruskan pukul 12 tengah hari, jangan buat apa-apa. So pastikan anda berada dekat kita punya page Yuki Macaroni Premium. Berjumpa dengan muka saya ni. Kalau contohnya anda tak sempat nak baca ke, tak sempat nak buat apa-apa ke, tak tahu macam rasa hidup lost ke apa benda ke, then dengar saya punya live ni. So pukul 12 setiap hari, 12 tengah hari set jam, Afiq Ikhwan live, Afiq Ikhwan. So masa ni kalau nak tanya apa-apa ke, saya akan baca chat anda. Nadine kat abang, mantap bos. Okay, terima kasih. Okay, so setiap hari pukul 12 so dah hari ke-7 lah. InsyaAllah saya tunggu 70 hari 70 hari 70 hari saya cuba untuk nak ni. InsyaAllah kalau dah hari ke-70 saya cuba 700 pula tu. Tapi tengoklah macam mana dengan saya punya bulan 12 lagi saya pun tak tahu dengan dia punya kesibukan sangat super duper. Sekarang ni dah rasa dah kehangatan kesibukan. So itu je lah kot. Pukul 12 tengah hari setiap hari InsyaAllah kita akan berada di page ni lah, Yuki Macaroni Premium. Kalau contohnya anda berminat untuk jadi ejen, boleh join kita punya ejen Yuki Macaroni. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ada target 50 lebih. Ada cawan besar kat sini. So korang akan